Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nurlinda binti Junwin. Selamat pagi. Saya daripada Tadika Kasih Fitra, anak syarikat Kasih Fitri Group. Pada pagi ini saya ingin membentangkan tugasan 10 soalan way forward dan saya terus kepada slide yang pertama atau soalan yang pertama. Soalan yang pertama, apakah tindakan kecil yang boleh Anda lakukan setiap hari untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada tim Anda? Dan jawapan saya ialah yang pertama, tindakan kecil yang saya boleh lakukan ialah menepati masa dari segi kehadiran, penghantaran tugasan dan juga lain-lainlah. Saya akan memberi contoh kepada tim saya dari segi ketepatan masa. Yang kedua ialah bersikap rendah hati, di mana walaupun saya sebagai leader ataupun ketua, saya tidak segan untuk memberi sapaan kepada ahli tim saya. Sekiranya saya berjumpa dengan mereka, saya terlebih dahulu memberi salam ataupun mengucapkan terima kasih kepada ahli tim saya dan membantu mereka apabila melihat mereka melakukan pekerjaan. Kalau saya lihat di sana mereka memerlukan bantuan, saya akan willing to help ahli tim saya. Yang ketiga, mendengar dan memberi respon dengan nada positif. Maksudnya saya akan mendengar terlebih dahulu apa isu, apa soalan, dan saya akan memberi respon dengan nada yang positif kepada ahli tim. Dan yang keempat, tindakan kecil yang saya boleh lakukan supaya ahli tim saya boleh menjadi contoh kepada ahli tim ialah berpakaian bersih dan kemas pergi ke kerja. Baiklah, soalan yang kedua, saya pergi kepada next slide. Bagaimana Anda boleh meningkatkan kepercayaan tim terhadap Anda sebagai leader? Yang pertama ialah buat dulu, klaim kemudian. Seperti kata Prof sebelum ini, Prof ada memberitahu sebagai seorang leader, kita boleh buat dulu, kita klaim kemudian. Contoh, kalau kita kena menjadi contoh terhadap apa yang kita impikan. Contohnya, kalau kita mau tim kita awal datang, tim kita bagi komitmen yang baik, tim kita proaktif, kita terlebih dahulu yang kena buat macam tu, baru kita klaim. Maksudnya klaim di sini, kita sudah buat, contoh kita datang awal, kita hantar tugasan, kita beri contoh yang baik, kita boleh klaimlah kepada tim kita. Kenapa saya boleh buat benda ni? Kalau saya boleh buat, kamu pun boleh buat. Yang kedua, sentiasa jujur dan berintegriti. Di sini maksud saya ialah saya tidak akan segan untuk mengaku salah jika saya salahlah kepada ahli tim. Sama ada salah maklumat ataupun dari segi perkataan ataupun cara kerja saya. Kalau saya ada kesalahan atau kesilapan, saya akan meminta maaf lah. Yang ketiga ialah komunikasi terbuka. Saya akan mendengar, seperti yang saya cakap tadi, saya akan mendengar apa yang ahli tim cakap. Terlebih dahulu saya memberi peluang kepada mereka. Dan juga komunikasi terbuka ini sama ada saya boleh bawa mereka ke tempat yang saya boleh mendengar luahan mereka, sama ada dari segi pribadi ataupun pekerjaan. Saya boleh toleransi dengan ahli tim. Baiklah, saya masuk kepada soalan yang ketiga, slide yang seterusnya. Apakah langkah yang boleh Anda ambil untuk memastikan visi dan isi syarikat lebih jelas dan menarik untuk tim? Yang pertama ialah menerangkan kepada tim tentang pertumbuhan kerja, ialah career growth yang ada di syarikat ataupun di Tadika. Yang kedua, melibatkan ahli tim ini. Maksudnya saya mengadakan sesi perbincangan ataupun kalau ada program, saya akan melibatkan mereka dan supaya mereka merasa lebih committed dan terhadap misi tersebut, dan mereka tahu apa sasaran visi dan misi mereka sendiri. Yang ketiga ialah menggunakan cerita inspirasi. Saya akan berkongsi
kisah sebenar tentang bagaimana visi dan misi ini memberi manfaat kepada tim itu sendiri. Dan yang terakhir ialah memimpin dengan contoh lah. Saya akan memastikan diri saya sebagai leader mengamalkan visi dan misi tersebut dengan setiap keputusan mengambil dalam setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil. Yang seterusnya, soalan yang keempat, bagaimana Anda boleh membantu tim melihat kepentingan tugas harian mereka dalam mencapai matlamat besar organisasi? Yang pertama ialah saya akan sampaikan matlamat besar organisasi secara jelas dan kerap. Saya akan jelaskan kepada mereka macam target murid berapa tahun ini, berapa sasaran ataupun target murid, ibu bapa apa target ataupun apa sasaran ataupun apa yang sepatutnya guru-guru atau tim buat supaya ibu bapa gembira dan berpuas hati terhadap perkhidmatan Tadika. Jangan lupa visi dan misi ya. Dan memberitahu kepada ahli tim untuk meningkatkan kualiti PNP, menguasai kemahiran komunikasi dan juga bina trust dengan ibu bapa. Yang kedua, menghubungkan tugas harian dengan matlamat besar. Maksudnya di sini ialah penghantaran RPH tepat waktu. Saya akan beritahu mereka lah apa impak kepada tindakan yang mereka buat. Kalau orang hantar RPH awal, datang awal, ibu bapa lebih percayalah. Saya akan beritahu tim, kalau guru-guru datang awal, ibu bapa lebih percaya, puas hati terhadap servis yang diberikan oleh Tadika. Dan juga rutin harian kena tepati masa PNP. Yang ketiga, beri contoh yang nyata ialah di sini ialah macam beri contoh yang nyata ni, saya akan beri tugasan secara spesifik lah. Macam contohnya, guru ini kemahiran dia, contoh kalau murid tu dia menangis pergi ke Tadika. Jadi ada guru yang berkemahiran dari segi macam tu. Jadi guru tersebut yang akan kawal ataupun ambil tindakan untuk menyelesaikan isu seperti itulah. Seperti isu ini memang berlaku di Tadika lah. Contohnya kalau murid macam ibu bapa, dia cari guru kelas untuk berbincang selain daripada guru besar, dan juga murid-murid yang tantrum, yang menangis pergi ke sekolah. Jadi ada guru-guru yang berkemahiran untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi seperti itu. Yang seterusnya, soalan yang kelima, bagaimana Anda boleh mencipta ruang yang selamat untuk tim berkongsi idea tanpa rasa takut? Yaitu yang pertama ialah saya akan menunjukkan sikap yang terbuka dan memberi sokongan. Saya akan menggunakan bahasa badan, nada suara, dan juga saya akan menyokonglah ahli tim. Yang seterusnya, saya akan menggunakan komunikasi yang baik. Yang ketiga, brainstorming, catat semua idea tanpa kritikan. Maksudnya apa-apa sahaja pendapat ataupun cadangan ataupun idea daripada ahli tim, saya akan catat dan pertimbangkan, dan tidak akan tolak mentah-mentah lah. Yang keempat ialah ruang privasi. Saya akan menggalakkan supaya ahli tim ni kalau ada apa-apa isu ataupun persoalan boleh jumpa saya di pejabat. Soalan yang seterusnya, yang keenam, apa satu perkara yang Anda boleh lakukan minggu ini untuk menggalakkan tim mencabar status quo? Maksudnya yang luar daripada kebiasaan lah. Yang pertama, jawaban saya ialah saya akan memastikan guru-guru menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan digital atau online pada minggu ini, yang mana saya akan ambil dari segi pengukuhan aktiviti, dan saya akan rakam video dan gambar sebagai justifikasi.
soalan yang ketujuh, bagaimana Anda boleh recognize dan celebrate kekuatan individu dalam tim Anda? Yang pertama ialah saya akan memberi ucapan terima kasih kepada ahli tim. Yang kedua, pengkhususan dalam tugasan harian, macam yang saya cakap tadi lah, kalau guru ni macam pengkhususan guru ni dia pakar dalam bahagian ni ataupun keadaan yang macam ni, guru mana yang mahir IT, guru mana dia diberi tugasan IT, guru mana yang pro dari segi kebersihan. Jadi di sana mereka nampaklah kelebihan mereka masing-masing. Saya akan khususkan jadual dalam tugasan harian secara seimbang lah. Tapi dia tidak tertumpu kepada itu sahaja. Akan ada rolling juga. Tapi dari sana guru-guru akan lihat di mana kelebihan yang ada sebenar pada diri mereka. Yang ketiga ialah beri tanggung jawab besar. Maksudnya di sini beri peluang kepada ahli tim untuk menjadi pengarah program ataupun eksekutif tertinggi dalam satu-satu majlis besar ataupun aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di Tadika. Dan yang keempat ialah pengiktirafan semasa majlis syarikat, di mana setiap tahun semua tim akan semua diberi peluang lah, mana-mana ahli tim akan diberi peluang untuk diiktiraf ketika majlis syarikat. Soalan yang ke-8, apa cara baru yang boleh Anda gunakan untuk menyokong perkembangan individu setiap ahli tim? Yang pertama ialah dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI), yang mana akan digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian sesuatu tim ataupun individu tim. Yang kedua, log harian lah, itu yang saya gunakan. Dan saya pergi kepada next slide. Soalan yang ke-9, bagaimana Anda boleh track progres Anda dalam menjadi seorang transformational leader yang lebih baik? Yang pertama ialah penilaian diri. Pada setiap saya akan bertanya kepada diri saya sendiri sama ada pada hari ini saya sudah buat tugasan saya dengan baik atau tidak. Sama ada tugasan itu tugasan harian, mingguan ataupun bulanan. Saya sudah tak jalankan tanggung jawab saya sebagai seorang leader ataupun saya sudah selesaikan tugasan yang diberikan. Saya akan menilai, membuat penilaian diri ataupun muhasabah diri saya sendirilah. Yang kedua ialah pendidikan yang berterusan. Seperti sekarang saya diberi peluang untuk mengikuti The Anchor Series yang saya rasa di mana program ataupun peluang ini membantu saya untuk menjadi leader yang lebih baik dan beri banyak ilmu tentang kepimpinan. Dan yang ketiga ialah maklum balas daripada ahli tim ataupun pihak atasan. Yang ini ada hari itu perkongsian semasa Datuk Ira membuat perkongsian, leader boleh bertanya kepada ahli tim ataupun pihak atasan. Ada soalan-soalan yang tertentu lah mengenai cara untuk menilai diri kita sebagai leader. Dan soalan yang terakhir, apakah satu perubahan besar yang Anda mahu laksanakan untuk meningkatkan semangat dan prestasi tim dalam 3 bulan yang akan datang? Ialah satu, saya akan menghargai pencapaian tim setiap kuarter dengan memberikan hadiah ataupun sijil penghargaan kepada tim dari segi kehadiran terbaik, komitmen terbaik, dan juga disiplin yang terbaik. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya untuk 10 soalan way forward, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi perhatian dan tumpuan. Sekian dan terima kasih.